Korang tahu tak, selang beberapa tahun, kerajaan akan menjual barang-barang terpakai ataupun barang-barang yang nak dilupuskan kepada kita dengan harga yang murah. Barang-barang tu elok kualiti dia, boleh pakai, boleh digunakan. Begitu juga dengan hospital, di mana dia menjual barang-barang yang terpakai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillah alamin. Assalamualaikum team poker sekalian. Welcome back to my YouTube channel. Pada mana yang baru join channel saya ni, saya nak cakap satu benda lah. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Pada yang dah lama join, saya Iqmal Hanif. Thank you pada yang bagi super gift, super chat. Semoga murah rezeki awak, panjang umur, dipermurahkan segala urusan. So gang, cerita story puaka kita pada kali ni diceritakan oleh Aunty Rogayah. Aunty Rogayah ni asal dia daripada Sarawak. Aunty Rogayah ni cakap memang aunty ni asal daripada Sarawak. Memang aunty daripada kecil, lahir-lahir dekat Sarawak. Dan cerita aunty nak cerita ni berlaku pada tahun 2010 macam tu Mal. Time tu lah Mal, aunty ni ada seorang mak. Mak aunty ni dalam tahun 2010 tu tiba-tiba lah Mal, dia kena stroke. Stroke satu badan, tak boleh nak bangun, tak boleh nak bergerak, bercakap pun tak boleh. Yang dia boleh macam gitu je Mal. So aunty ni lah yang ambil mak tu untuk dijaga. Sebab aunty ada adik-beradik 3 orang, tapi semua dekat Semenanjung. Susah pula nak bawa mak naik flight tu. Nak dijadikan cerita lah, masa mak duduk kat rumah aunty, mak ni memang tidur atas katil biasa. Tapi katil tu tak elok dah lama. Senang cakap, kalau aunty duduk, katil tu boleh patah 3. Aku rasa maybe aunty tu bersaiz-saiz macam aku lah kot dia cakap macam tu kan. Ini aunty tu cakap aku tak cakap. Aunty cakap kan. So sambung aunty tu lagi, dia cerita yang sebabkan katil tu dah uzur, dah usang, dia sedang mencarilah katil-katil baru. Kawan-kawan dia banyak suggest, "Hey Rogayah, engkau belilah katil hospital dekat mak engkau. Senang mak kau nak guna. Lagipun katil hospital tu banyak function. Contohnya kalau orang-orang stroke ni baguslah pakai. Dia boleh dudukkan katil tu, dia boleh angkat kaki dengan katil tu. Macam-macam boleh buat Rogayah. Nanti belilah." So Aunty Rogayah ni pun dengarlah acik-acik bawang tu nasihat-nasihatkan dia. Dia pun rasa macam, oh katil hospital ni bagus juga ni. Dia pun carilah dekat Shopee, dekat gudang-gudang mana-mana nak beli. Tapi lepas tengok, harga mahal geng. Harga RM3,000, RM2,500. Sebulan gaji tu. So Aunty Rogayah cakap, tak apalah, sabar dululah. Duit tak ada lagi ni, banyak benda lagi nak pakai. Tiba-tiba keluar satu iklan dekat Facebook, di mana hospital dia nak buat jualan gudang. Dia nak buat jualan barang-barang terpakai. Dan dalam list barang terpakai tu ada macam kerusi roda, ada katil hospital dan juga beberapa barang yang sudah tidak digunakan. So pada hari kejadian, aunty tu pun pergilah ke hospital tersebut. Dia tengok memang banyak betul perabot-perabot yang nak jual. So dia nampaklah ada macam katil hospital dekat sederet tu, penuh katil hospital. Aunty tu jalan-jalan, dia cakap, ni berapa ringgit dek? Ni sebab katil ni dah diguna dah lama, kita jual 700 je. Aunty Rogayah main terkejut ke dapat katil murah macam tu. Dia pun tak fikir panjang, dia terus keluarkan duit. Kira duit. Nah, 700. Lepas tu dia panggil mover, tolong angkat katil tu pergi ke rumah dia. Rumah Aunty Rogayah ni rumah landed biasa je, rumah murah-murah. Dia ada 3 bilik. Aunty Rogayah ni pun dia duduk dengan 4 orang je geng. Iaitu anak lelaki dia 2 orang, suami dia, mak dia. Dah jadi 5 orang dah pula. Tapi macam tu lah, macam bilik dia ada 3. So bilik yang pertama ni dikongsikan oleh anak lelaki dia 2 orang. Bilik dia yang kedua ni adalah master bedroom, di mana ibu dan ayah tidur. Allah, tersalah tunjuk. Maaf geng. Bilik yang terakhir ni adalah bilik mak. Supaya mak dapat privacy. Mak senang nak buat apa-apa dalam bilik tu. So katil dah sampai, dia tolak betul-betul tepi dinding, dah letak tilam, cadar, elok semua geng. So suami Kak Rogayah ni pun angkatlah mak dia letak atas katil. Happy mak dia dapat katil yang selesa. So memang hari tu meriah rumah geng, sebab ada katil baru. Macam katil hospital ni contoh katil hospital kan, ni katil. Lepas tu dekat depan ni, kat bahagian kaki katil tu ada macam beberapa jenis yang kena pusing tu. Di mana kalau pusing tu, kepala katil tu akan terangkat sikit macam ni.
Kalau pusing yang lain pula, dia punya kaki pula akan terangkat. Dia macam-macam function, geng. So, diorang pun mencubalah benda tu. Mak Aunty Rugayah pun macam happy, macam senyum je. So, Aunty Rugayah pun dia prepare lah bilik mak dia. Dia letak barang semua elok-elok. Dia ada beli satu loceng. Loceng ni, dia ikat dekat tangan mak dia. Andai kata kalau mak dia perlukan apa-apa, mak dia just goyang tangan je. Terus nanti Aunty Rugayah akan sampai. Tu baru intro, geng. Intro je dah dekat 7 minit lebih macam tu. So, kejap kita tukar lampu merah dulu. Nak cerita seram ni. Okay, kejap. Kau sabar kejap. Dan cerita seram pada malam ni bertajuk Penunggu Katil Hospital. Malam first, katil tu sampai dekat rumah. Terus ada gangguan yang berlaku, geng. Time tu pukul 12 malam. Anak-anak dah masuk bilik tidur. Aunty Rugayah preparekanlah dekat mak dia air masak, makanan-makanan kering, makanan biasalah yang mak dia boleh makan kalau lapar. So dah settle bekalkan makanan, dia buka lampu tidur dekat bilik mak dia. Usually, Aunty Rugayah ni akan tidur dekat bilik tapi dia buka pintu. Pintu bilik mak dia terbuka, pintu dia pun terbuka. Yang pisahkan mereka hanyalah langsir sahaja. Langsir pun bukan langsir tebal, geng. Langsir yang jarang. Maksudnya kalau loceng tu, mak Kak Rugayah ni main-main macam gitu memang akan bunyi. So, cerita dia, diorang pun tidurlah macam biasa. Pada pukul 2 pagi, tiba-tiba Kak Rugayah ni terbangun. Dia terbangun sebab terdengar bunyi loceng daripada arah bilik mak dia. So, Aunty Rugayah bangun, turun daripada katil, selak langsir bilik dia, berjalan ke arah pintu bilik mak dia. Bilik Kak Rugayah dengan mak dia ni bertentangan. Bilik Kak Rugayah, bilik mak dia, sebelah bilik mak dia tu bilik anak-anak lelaki dia. So, Aunty Rugayah pun berjalanlah dalam keadaan mamai melintasi ruang tamu. Dia selak langsir bilik mak dia. Dia tengok mak dia. Tidur. Kenapa macam bunyi dia bunyikan loceng tadi? Ke aku yang salah dengar ni, termimpi-mimpi penat sangat kot. Kak Rugayah fikir macam tu. Dan Kak Rugayah pun tengok mak dia. Kak Rugayah pun pusing lah. Nak kembali ke arah bilik, nak tidur. Baru beberapa langkah meninggalkan bilik mak Kak Rugayah ni, tiba-tiba lagi sekali kedengaran bunyi loceng. Kering, 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 kering. Time ni, Kak Rugayah terdengar juga daripada dalam bilik tu suara mak dia. Mak dia kan kena stroke, tak boleh cakap. Tapi dengar suara mak dia. So, Aunty Rugayah pun pusing balik, selak langsir bilik mak dia dan tengok ke arah mak dia, terkejut, geng. Kak Rugayah terkejut sebab sekarang ni position mak dia, kalau tadi terbaring elok tidur, tapi sekarang ni posisi mak dia seakan macam tengah bersandar. Di mana katil hospital tu didirikan macam ni. Macam aku cakap tadi, katil hospital ni boleh adjust daripada baring jadi sandar macam ni, betul tak? So, position katil mak Kak Rugayah ni dah berubah jadi macam ni. Mak dia seakan macam tengah bersandar. Kalau fikir balik lah kan, mak ni kena stroke. Dan kalau nak naikkan katil daripada macam ni, naik slowly sampai duduk sandar macam ni, kena ada orang pergi dekat kaki katil, pusingkan tuil tu, barulah dia akan slowly naik. Tapi kalau duduk sorang-sorang, kena stroke pula tu, siapa yang naikkan? So, aunty ni pun tanyalah mak dia, Mak, mak okey tak? Siapa yang sandarkan mak ni? Mak dia ni macam, muka macam cuak. Mak dia cakap, mak dia macam membebel, macam muka cuak gila. Tapi aunty ni tak faham mak dia cakap apa. Aunty ni memang tak dapat baca langsung lah mak dia cuba sampaikan apa. Tapi nampak riak wajah mak dia seakan macam ketakutan. Aunty pun pergi kat kaki katil mak dia tadi. Daripada pusing macam ni, dia pusing, katil tu pun slowly baring. Sepanjang aunty betulkan katil tu, mak ni seakan macam macam nak membebel, kau faham tak? Tapi tak boleh nak sampaikan apa yang dia nak sampaikan tu. Aunty Rugayah pun dia pergi sebelah mak dia, dia cakap, Mak tidurlah mak. Dah malam ni mak. Esok orang kena kerja. Jadi tak apa-apa mak tidur je. Memang time tu Aunty Rugayah cakap dia memang penat, geng. Dia fikir nak tidur je.
Time ni mak Kak Rogayah ni senyap je. Muka memang muka sedih. Maybe sebab tak dapat sampaikan apa yang dia nak sampaikan tu. So Aunty Rogayah pun keluar daripada bilik. Dia tutup langsir mak dia. Baru beberapa langkah tinggalkan bilik, tiba-tiba dengar daripada arah bilik mak dia tadi, bunyi katil tu seakan bergerak. Selalunya kalau katil bergerak, kita akan berbunyi macam katil tu bergeser dengan lantai. Krek, krak, krek, krak. Faham tak? Kak Rogayah bunyi benda tu. Aku ni kejap kak, kejap aunty. Tak apalah, yang penting kau faham. Katil tu berbunyi krek, krak seakan macam diseret atas lantai. Dan kedengaran juga suara mak Kak Rogayah tu macam daripada dalam bilik tersebut. Kak Rogayah terus pusing belakang, terus elak langsir bilik mak dia, buka lampu. Tak. Time ni Kak Rogayah terkejut. Terkejut sebab katil mak dia bergerak. Kalau tadi betul-betul rapat ke dinding, sekarang bergerak lebih kurang dalam 3 kaki ke depan. Persoalan dia siapa yang tarik? Muka mak Kak Rogayah tu memang dah nak nangis, memang cuak gila geng. Kak Rogayah time tu dia rasa macam something happen ni. Dia pun cakap kat mak dia, mak tunggu kejap mak. Gayah pergi kejut Bidin. Bidin ni laki Kak Rogayah. So Kak Rogayah pun keluar daripada bilik, tinggal mak dia seorang-seorang, pergi kejut laki dia. Bang, bangun bang, bangun bang. Bang, ada benda jadi bang. Lelaki ni geng, kalau kau kejut tidur susah geng. Kalau gempa bumi pun, macam hari tu gempa bumi dekat Malaysia tu, memang lelaki ni takkan bangun. Sesedar buka Twitter, gempa bumi ke tadi? Macam gitu je. So Kak Rogayah ni macam kejut, bang bangun bang, bangun ada benda jadi. Laki dia dekat dalam mamai cakap, awak ni jadi apa? Esok dah malam ni saya nak tidur, saya dah penat ni. Esok cakap esok. Tak bang, betul ni bang, ada gangguan ni bang. Mak abang kena ganggu tu. Laki dia tak percaya geng. Laki dia cakap, esok lah, kau ni bising lah, saya nak tidur ni. Waktu Kak Rogayah cuba cerita, sampaikan, kejutkan laki dia tu, tiba-tiba bunyi kedengaran kuat daripada arah bilik mak dia. Bunyi geseran katil. Krung krak, krung krak, krung krak. Memang ganas gila geng. Terus mereka berdua keluar daripada bilik, pergi berlari masuk dalam bilik mak dia. Nak tahu tak apa yang diorang nampak? Nak tahu tak? Dah macam makcik bawang dah aku ni. Kak Rogayah cerita, masa dia selak langsir bilik mak dia tu, dia macam terlihat badan mak dia daripada atas katil tu seakan macam beralih macam ni, jatuh ke lantai, meniarap geng. Kalau dipikir-fikirkan, mak dia kena stroke, nak alih badan pun tak boleh. Tapi pada malam tu seakan macam badan mak dia tengah baring macam ni, macam ada benda tolak sampai boleh macam ni, jatuh atas lantai. Dan katil hospital tadi sekarang berada betul-betul di tengah bilik. Jauh geng dia gerak daripada bucu bilik, 3 kaki, sekarang tengah-tengah bilik geng. Katil tu berat. Kalau kita nak angkat pun perlukan 2 lelaki dewasa. So time tu mak Kak Rogayah ni dah menangis-nangis. Laki Kak Rogayah pergi angkat mak. Lepas tu pergi terus bawa masuk dalam bilik tidur diorang, baringkan mak atas katil. Kak Rogayah pun dipandang di katil tu, rasa macam tak sedap hati. Dia tengok je sambil keluar daripada bilik, tutup langsir, terus menuju ke bilik tidur diorang. Time tu Kak Rogayah cuba tenangkan mak dia. Mak, tak apa mak dengan kami, mak tidur dengan kami malam ni ya, semua dah selamat. Laki dia kat sebelah pun macam urut-urut kaki mak dia, tapi still terkejut apa yang jadi. Sehinggalah tiba-tiba daripada arah bilik mak Kak Rogayah tadi, kedengaran seperti macam ada suara sayup sedang menangis. Laki bini tadi terus keluar daripada bilik, berdiri depan langsir bilik mak. Dan tadi Kak Rogayah pastinya dia dah buka lampu cerah terang benderang. Tapi sekarang bilik mak tu gelap gelita.
siapa yang tutup lampu? Tadi aku buka, tak tutup langsung lampunya. Dan macam aku cakap tadi, langsir yang memisahkan antara bilik dan juga ruang tamu tu nipis. Maksudnya boleh nampak bayang-bayang dekat dalam macam mana. Time tu, Kak Rogayah menyorok belakang husband dia. Mereka berdua terpaku depan lansir bilik mak. Kenapa? Sebab mereka ternampak seperti macam ada satu bayangan sedang duduk atas katil tersebut. Time tu, Kak Rogayah pandang laki dia pandang Kak Rogayah. Mata bertentang mata, hati kembali bersua cinta. Laki dia time tu rasa macam, sebagai ketua keluarga, aku kena tunjukkan aku punya kewibawaan. Dia terus rentak lansir, pak! Hilang bayang-bayang tersebut. Yang tinggal hanyalah katil kosong. Mereka pun slowly jalan ke belakang. Tiba-tiba dengar satu suara daripada arah bilik mak. Suara perempuan halus yang mengatakan, pulangkan. Terus laki bini dua orang tu geng tak pandang belakang, lari masuk bilik, kunci pintu. Diorang cerita memang sepanjang malam katil tu bunyi kruk krak bergeser dengan lantai. Beberapa minit lepas tu, anak sulung Kak Rogayah ni mesej mak dia. Dulu tak ada WhatsApp lagi. Mesej mak dia cakap, "Mak, kenapa nenek menangis dekat bilik sebelah tu? Mak dengar tak?" Dan mak dia cakap, "Kunci pintu, jangan keluar malam ni, duduk je dalam bilik tu. Jangan keluar sampai ayah datang. Duduk je dengan adik. Cakap dekat adik pun, duduk diam-diam, jangan nangis, jangan buat apa-apa, duduk je diam-diam." Esoknya pagi terus aunty ni call balik yang angkat katil tu. Dia call, dia cakap, "Bro, ini katil tolong buang, saya tak nak." That's all story puaka pada malam ni. Thank you pada mana yang stay tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Selesai sudah kita punya puaka tour. Dah pusing satu Malaysia dah geng. Tapi jangan left dulu, jangan pergi mana-mana, jangan unsubscribe. Sebab apa? Nanti geng kita ada cerita daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Thailand, daripada Jawa, daripada Indonesia, macam-macam. Saya akan carikan untuk anda. So that's all untuk malam ni. Jumpa lagi, selamat malam. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Assalamualaikum.